keselamatan ni tak cukup dengan sekadar beriman saja. Dia mesti disertakan dengan perkara-perkara yang lain. Masa Allah SWT sebut dalam surah ataupun dalam ayat kita baca ni, bahkan dalam ayat yang sangat terkenal menyentuh tentang Ramadan tu, Allah tak berhenti ataupun tak berhenti cukup sekadar orang beriman. Okey, cukup dah beriman, sampailah kita beriman keramat. Tak, ada benda lain lagi kena buat. Berpuasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya kita ni berpuasa di dalam bulan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan ibadat ni bukan ibadat ganjil. Orang dulu pun pernah berpuasa. Bahkan dalam banyak agama samawi dan agama-agama besar semua ada amalan berpuasa. Cuma puasa ni macam-macam pesen jenis lah. Ada orang asli dan bila tanya puasa-puasa, macam mana puasa? Kami puasa malam. Oh, malam seronok lah. Makan sikit, lebih kurang tidur. Besok buka terus. Memang buka pun kan. Lagak ceritanya memang ada puasa dalam mana-mana agama. Tapi saja-saja puasa ke? Tak. Ada sebab. Antaranya ialah untuk membantu kita mencapai tahap dan tuntutan yang Allah minta, supaya menjadi orang yang bertakwa. Itu kita bahas kemudian. Nanti kita nak fokus. Saya nak tekan kat sini, beriman semata-mata tak cukup. Kerana di sana adanya perintah-perintah ataupun penyataan yang menunjukkan tak cukup sekadar beriman saja. Ambil satu contohnya, ada satu hadis yang sangat terkenal. 40-42. Dulu ada orang sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tu ringkas dia lah. Dia ada hadis dia panjang kan. Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang sebut la ilaha illallah ikhlas kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala di hari ataupun di akhir hayatnya, dengan perkara tersebut nescaya dia akan masuk syurga. Itu sebenarnya hadis ni panjang. Hadis ni panjang, kena baca habis lagi. Kalau dia punya kalam akhir dia la ilaha illallah, tambah lagi wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhala al-jannah. Puasa pun sama juga. Siapa puasa, siapa yang bersedekah, semua masuk syurga. Yang tak cukup satu, dia kena tambah lagi. Dan ambil lagi satu hadis. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam ajid ala dhalika syai'an adkhulul jannata? Qala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahul Muslim. Hadis 40. Betul nak catat hadis 40. Daripada Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lelaki pun berkata dan bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan solat-solat fardu, kemudian aku berpuasa bulan Ramadan, kemudian aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram, aku tak akan menambah apa-apa lagi lebih daripada itu, apakah aku akan masuk syurga? Baginda menjawab, ya. Maknanya kalau kita panggil beriman saja tak cukup, dia kena ada tambah solat. Walaupun perkara basic, saya nak buat basic, benda-benda asas je Rasulullah, boleh tak? Benda yang asal ni, solat fardu, solat puasa, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram. Boleh tak saya masuk syurga dengan saya buat benda ni tak tambah apa-apa? Boleh. Boleh, tapi maksudnya tadi beriman kena tambah solat, puasa dan sebagainya. Dan satu lagi, berdasarkan kepada maksud iman itu sendiri, yang disebutkan sebagai tasdiqun bil jinani wa qawlu bil lisan wa amalu bil jawarihi wal arkan dan sebagainya. Banyak lagi lah maksud. Maknanya kalau orang tanya iman ni apa benda? Iman itu ialah membenarkan dengan hati, kemudian mengatakan dengan lisan ataupun berikrar daripada lisan. Hati kena kita panggil kena tasdik, kena benarkan. Kemudian ada lisan. Pasal kita solat, kita kena tutur dengan lisan. Tak bolehlah solat punya warak solat, mulut tak bergerak.
Tak sah solat tuan-tuan. Kerana solat ni dia konsis dengan 3 rukun utama. Apa? Rukun qalbi, rukun fi'li kan, dan sebagainya. Ada semua ada kat situ. Jadi hati kena ada, lisan kena ada, dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh badan. Beriman, tapi tak nak buktikan iman tu melalui amalan solat. Tak boleh gitu. Ada orang punya cerita dulu kan, terkenal. Dia masuk satu ajaran kumpulan, tapi tak solat. Asal tak solat? Kami sudah tiba kepada makam yang tertentu. Habis solat sana? Solat, tapi niat saja. Oh, solat, tapi niat. Bak solat kau niat, bak makan kau tak niat pula. Memang. Bak makan pandai kau makan. Tapi tak kerti niat. Bukanlah tak kerti niat. Tengok. Okey, cukup kenyang. Tak ada gitu. Tak tunggu dah. Macam kita tak cukup dengan kadar kita iman ni ada dalam kepercayaan hati, mesti ditambah melalui lisan kita dan juga amalan anggota tubuh badan kita. Pasal tu ada haji. Haji tu memang kena pergi ke Makkah sana. Ada satu ajaran kan, ajaran yang dah kita watak oleh seperti kita panggil ni pejabat mufti Selangor. Ajaran apa lah? Zamri, ajaran Zamri. Mengerjakan haji di Sungai Congkak Penulangan. Ada yang tuan-tuan tengok dalam fatwa? Oh, bahagia saya orang Penulangan. Mengerjakan haji di Sungai Congkak. Sungai Congkak lah sebut. Ini ajaran Zamri. Jaya sekolah fatwa. Macam-macam. Sungai pula tu. Tak apalah. Tapi nak beritahu, di sana Allah SWT nak membukti. Pasal iman ni, dia tak cukup sekadar kita ni lafaz saja. Dalam surah Al-Ankabut, itu contoh surah Al-Ankabut. Allah SWT ada sebut. Antaranya ialah bila Allah SWT muqaddimah dalam surah Al-Ankabut, Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT selepas dia mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia belum lagi diuji untuk mengesahkan kesahihan iman. Manakala dia dah declare dia beriman, bersiap-siagalah menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan menimpakan ujian kepada orang-orang beriman daripada perkara ketakutan, perkara kelaparan, khawfi wal ju', lapar, wa naqsin minal amwal, daripada kekurangan harta dan juga kematian orang-orang yang disayangi. Ketika menghadapi ujian ni, dia memilih untuk bersabar, maka khabarkan kepada mereka dengan berita gembira. Memang Allah SWT akan datangkan ujian. Ada orang tak tahan kena uji, terjun jembatan, terjun bangunan dan sebagainya. Itu pasal bila kita kena susah ni, kita ditimpa susah, antara perkataan yang kita boleh sebut dua ni. Ittaqullah wasbir. Kalau kita tengok kawan kita sedih kan, adalah ujian menimpa dia kan, kita mengata ittaqullah wasbir. Nabi pun pernah buat gitu kepada seorang ibu yang menangis di sisi kubur anak dia. Nabi cakap kat makcik ni, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah makcik pada Allah dan bersabarlah. Lepas tu makcik tu buat apa? Makcik tu marah Nabi. Tak kena kat engkau boleh bercakap. Nabi diam. Nabi balik. Nabi balik. Tak ada Nabi dah. Nabi tak ada apa-apa respon balik. Cuma orang respon makcik. Makcik, tu Nabi. Oh, Nabi ke Allah tak perasan. Besok datang jumpa Nabi. Pergi rumah Nabi. Tengok Nabi menilau rumah Nabi. Rumah tak ada jaga, tak ada gate. Rumah Nabi rumah kecil, cantum dengan Masjidin Nabawi. Bayangkan, cuba tengok kajian macam mana rupa Masjidin Nabawi masa awal-awal. Dia tak ada, dia dinding dengan batang tamak kan, tak ada kapet. Dia punya mimbar pun pakai batang tamak.
Bayangkan rumah macam mana. Okey, betul? Jumpa Nabi. Sama semalam. Makcik tak perasan. Ingat siapa tadi? Tak apalah makcik. Betul kita Nabi sebut, ingat saya Nabi sebut as-sabru innamas sadaqatil ula. Innamas sadamatil ula. Sadaqah. Maknanya makcik sabar ni dia sebenarnya dekat at the first hit. Masa pam kat situ sabar. Tapi masa pam betul kita pun bam, masa tu tak guna dah. Cuma disebutkan dua ni ialah ini perkataan yang Nabi sebut. Bila sabar satu hal, tapi bertakwa yang penting. Bila orang yang kita panggil buat salah, kita panggil orang yang stres, kena ujian ni, dia cenderung dan terbuka untuk melakukan benda-benda yang tak betul. Ada orang dia masalah, dia stres, sokok, tak marah. Cakap pula lah. Sokok tak bering, hisap lebih daripada tu. Benda-benda yang terlarang kan. Lepas tu mulalah hisap dadah lah, apa benda lah kan. Yang paling tak tahan sekali, dia stres, dia bunuh diri. Sedangkan bunuh diri itu adalah dosa besar. Dia terjun. Lepas tu nak terjun kat bangunan, tapi tak terjun. Itu menyusahkan orang. Nak terjun je lah. Tunggu tu tak bagi orang pujuk dululah kan, ambil gambar video dululah. Itu satu hal kan. So nak mengelakkan daripada kita panggil buat perkara-perkara yang batil. Ya Allah SWT kata iman ni dia tak cukup sekadar lafaz, mesti menghadapi ujian dan menyempurnakan segala perintah Allah SWT. Kat situ antaranya. Kemudian Allah SWT sebutkan, wahai orang beriman yang ada senarai tugas yang perlu disempurnakan. Apa yang perlu kita fikir dan buat, ataupun apa yang perlu diberikan perhatian, iaitu Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Ni kalau orang lelaki ni tiap-tiap minggu ni kena pergi masjid. Dia jawatan besar macam mana ke, dia rektor ke, dia presiden IUM ke, dia Perdana Menteri ke, dia Pertuan Agong ke, dia Sultan ke, dia kena pergi juga masjid. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, bila diserukan kepada kalian seruan hari Jumaat, maka bersegeralah kalian mengingati Allah SWT dan tinggalkan urusan jual beli. Mana urusan semua kerja kena tinggal. Urusan jual beli itu urusan paling maksimum lah kita panggil. Dalam banyak-banyak urusan pegang duit, terima duit, ini urusan paling seronok lah ni. Itu tinggal sekejap. Untuk sahut, panggilan Bilal tadi ataupun Muazzin tadi. Kita pun pergilah masjid. Apa kita kena buat? Semain Jumaat saja lah? Tak. Selain daripada solat Jumaat tu, khutbah. Dengar khutbah. Maka khutbah ni ada rukun dia. Salah satu daripada rukun, iaitu perkara yang wajib dilaksana dan disempurnakan dalam khutbah tu, ialah memperingatkan jamaah tentang kewajipan bertakwa pada Allah. Maka masa itulah kita pun selalu dengar. Saya fikir semua orang hafal lah lafaz. Khatib ni sampai keluar nak tekar. Baru ni tuan-tuan perasan, kalau saya bocak ni memang saya kuasa suara tinggi, saya minta maaf, takut berdengung pula dewan ni kan. Saya tak pandai bawa lawak, tu je cara bercakap. Baru ni yang ada office panggil Raskira Jabat Ahmad, jabat kecil lah, tapi wah. Saya minta maaf tuan-tuan, cara saya nak macam mana banyak sekali. Tu bila kita khutbah ni, keluar nak tekak ni sebut ittaqullah. Sebut itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Masih tongkat ni. Sedap sikit. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Sampai tahap tu lah. Tiap-tiap minggu semua, tiap minggu. Adapun bila baliklah daripada masjid tu, siapa yang ada pernah merangka senarai semak, plan bersepadu ke, plan tersusun, apa langkah yang perlu kita buat dan ambil untuk kita sempurnakan perintah takwa tadi?
Tapi nak buat macam mana tuan-tuan hari Jumaat kan? Dia belum semayang kat luar gitu. Semayang kat luar, semayang jenis kat KL ni. Saya dulu sebelum kerja saya jadi dispatch. Waktu pusing KL kejap semayang kat Bangsa, Masjid Tabung Haji. Semua masjid semayang dekat tak rumput, tak divider, tak jalan habis semayang, memang bangun dah tak ada nak fikir apa lagi dah kan. Takkan nak duduk atas rumput tu lagi dah. Itu lah. Lepas tu masjid-masjid ni Jumaat, masa tu lah cendolnya. Dia punya, masa tu cendol pula bergoyang-goyang dalam balang tu. Memang tak tunggu lah lepas semayang Jumaat tu, memang serbu lah. Bukan ada sarapan ke begitu. Maknanya kita panggil ada banyak perkara yang mengganggu kita daripada fokus utama tu. Lama dah 42 minggu dengar daripada sebelum lepas Ramadan tahun lepas, orang tak sempat lah mikir, tak sempat nak plan. Macam kita lah. Kadang kerja punya kerja 30 tahun tak jual dia dah. Nak bersara dah. Padahal berapa tahun ni padahal? Ha? Bagi? Sikit. Abang Kamil lah, mana-mana kamu? Dengar cerita dah sampai banyak kali keluar dari cerita. Raja kurang dah. Mana sibuk aku kerja punya kerja, nak bersara dah. Tak ada plan. Tak ada plan apa. Saya baru ni 2 tahun lepas, bila Kurnia minta saya jadi apa dia kata, Pak Dan itu tak. Untuk kita panggil jadi pegawai pengingging lah kepada beberapa ahli dan kaki tangan kita ni untuk pergi kursus persaraan. Kita pun nak tengok konten dan sebagainya, pergi lah. Masa saya pergi, kebetulan orang QPEX, orang Persatuan, dia tengok muka kita kena. Dia tengok saya. Kau rambut tak berubah ni lah. Cara pun kata, tak ada tugas-tugas khas. Tengok, rupanya dalam kursus persaraan tu dibentangkan, ada pembentangan tentang apa kena buat lepas bersara kan, kita pasal ibadat, bekalan untuk mati dan sebagainya. Boleh insaf sekejap lah tentu akan pergi tu. Saya fikir kursus tu pun bagus untuk diterapkan di sini, persiapan kita kan. Kita kadang fikir, minta maaf kadang fikir lepas bersara nak pergi tanam pok durian lah, nak bela lembu lah kan. Kerja dah sampai 60 ni, kita punya bekalan tu tak tahulah. Dah habis kerja, sambung lagi sibuk lain. Sibuk tak apalah kalau bandai imbang untuk menyediakan bekalan akhirat, tak apa. Cuma takut kita tak dapat nak persiapkan bekalan. Maka kat situlah daripada ketakut kadang kita lupa. Sibuk lupa. Sama macam ni. Sibuk lupa. Padahal kita minggu ingat ni. Tak apalah, orang sibuk sangat. Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan 1 bulan yang dapat membantu untuk kita mencapai apa yang disuruh oleh Allah tadi. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala nak kita ni dalam keadaan yang kita panggil terbaik. Nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak jumpa kena ada banyak syarat. Bagi orang bertakwa ni, antara orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kita nak jadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadilah, kalau kita nak jadi orang beriman, kita kena jadi orang beriman yang paling baik. Pasal tu tadi saya nak tambah sikit tadi. Iman tadi dia tak cukup, kerana imannya ada banyak dan macam-macam jenis. Ada iman yang lemah, ada iman yang kita panggil tak cemerlang, macam itulah. Kita ingat satu hadis kan. Nabi SAW sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa-siapa yang nampak berlakunya mungkar depan mata, maka kita berusaha untuk ubah dengan tangan, ataupun dengan kuasa, ataupun dengan peruntukan, ataupun dengan posisi kita. Kita ada kedudukan kita ke, ada kita panggil jawatan kita ke, ada peruntukan yang kita miliki, kuasa dan sebagainya, kita guna untuk kita ubah. Kita tengok kerajaan Kedah kan, dengan kuasa yang dia ada, dia boleh ubah apa yang dia mampu untuk tahan daripada orang berjudi. Tutup terus kedai judi ni, jangan bagi ada. Kerana judi ni bukan saja perintah agama Islam. Semua agama dalam dunia tak benarkan judi. Kalau arak ni ada khilaf.
Ada khilaf di kalangan ulama khilaf di kalangan agama-agama bukan Islam. Tapi judi ni semua tuan-tuan boleh type dalam Google, the prohibition of gambling in Christianity, in Buddhism, and Hinduism dan sebagainya. Semua ada dalam tu. Terus ada buat. Maknanya ada peruntukan buat, ada kuasa buat, ada kemampuan buat. Tapi kalau tak mampu, fabilisani, maka kita guna lisan kita. Kalau kita tak mampu, pakai tangan, pakai lisan tegur orang. Kita buat seminar ke, ataupun kita buat penerangan di peringkat Kementerian Penerangan ke, tak baik berjudi ni contoh, tak mampu sangat kalau nak tegak, ataupun kita guna instrumen media penerangan dan sebagainya, peringatkan orang jangan. Kami ni ada grup asatizah. Di sana ada ibu-ibu yang memang urge kumpulan asatizah ni lah, supaya tolonglah buat untuk banteras judi. Bagaimana judi ni dah jadi najis di kalangan orang-orang Islam khususnya. Jenis orang kita panggil dapat gaji habis gitu kat judi. Tapi asatizah tak ada kuasa, kerana judi ni peruntukan di bawah PBT. Itu orang yang ada kuasa saja yang boleh buat. Kecuali kalau asatizah ni jadi orang yang boleh, ataupun ada peruntukan untuk buat perubahan. Jadi kita panggil, benda nak buat perubahan tu bukan sesuatu yang senang, yang mudah. Kita jumpa, tak apalah. Jadi bila tak mampu, kita tukar dengan, ataupun kita buat melalui apa yang kita mampu, iaitu lisan. Kalau tak mampu juga nak tegur orang dengan lisan, kan senang juga nak tegur dengan lisan ni kan. Lepas tu kita pun tegur dengan hati. Nabi kata Fabi qalbi, tegur dengan hati. Tadi aku dah marah dah orang tu, tapi orang tu tak marah aku boleh tau. Macam mana aku buat? Aku tegur hati je, aku marah hati je. Gitu. Memanglah kan, kita tengok. Tapi Nabi kata wadzalika ad'aful iman, tapi itu adalah iman yang paling lemah. Iman, tapi iman lemah. Kita nak iman lemah ke iman yang kuat ni? Kita nak iman yang kuat. Nabi SAW sebut iman tu iman lemah. Takkan kita nak iman lemah? Bahkan di sana ada iman yang tak berapa baik. Mana iman tak berapa baik? Saya melihat satu hadis yang menceritakan, sangat masyhurlah hadis ni. Allah alam lah tuan-tuan. Kalau surah Majid biasa dibahas lah. Ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Fathiyakan almarhum. Tahun lepas kita ada buat kuliah kan, kuliah spiritual. Yang spiritual kita bahas kitab Dr. Fathiyakan juga. Madza ya'ni fi intima'il Islam. Apa erti saya menganut dan menggabungkan diri saya dengan Islam. Itu kita bahas kan. Kita buat kita punya semakan. Apa sebab kita jadi orang Islam? Dan apa yang kita kena buat sebagai seorang Islam? Ada satu buku lagi dia tulis, Safinatun Najah fi Hayatid Du'at, iaitu bahtera penyelamat dalam kehidupan orang-orang yang bersama dalam dunia dakwah. Tak kisahlah dia pendakwah ke, dia menjadi orang yang menyokong kerja-kerja dakwah dan aktivis dakwah. Kerana dakwah ni jangan kita panggil, kita sempitkan dengan kemahiran lisan saja. Tak boleh nak jadi macam Dr. Zakir Naik, dia petah sebagainya. Tak boleh, kita guna cara lain. Di sana ada pendekatan dakwah yang berbeza. Ada orang boleh dakwah cara lisan, lisan lah. Guna lidah lah. Ada orang dia tak guna cara lidah ataupun cara lisan. Dia guna dengan body language. Banyak tolong orang, macam Majid baru ni kan. Bayangkan kalau berapa ramai orang yang dapat sentuhan. Especially dia orang Islam turun. Tim surau turun, tim masjid turun, tim UAE turun, pergi bantu orang. Selama ni dia bawa order, dia tak tahu je kan. Alah, orang masjid, malah aku pergi masjid kan, benda tu ceramah kan meleret-leret. Contoh dia punya pandangan dia. Tapi rupanya orang-orang masjid ni friendly. Orang sakit, orang masalah dia jarah. Orang banjir musibah dia turun tolong. Lama-lama orang tersentuh dengan cara dan pendekatan yang diguna pakai. Itu dakwah juga, tapi dakwah secara anggota tubuh badan. Jadi kalau orang yang tak mampu berdakwah secara lisan, dia boleh guna dakwah bilhal. So dalam kitab tu mukadimah disebutkan, antaranya ialah ujian yang berlaku dan menimpa kepada orang beriman. Kita orang beriman, insya-Allah orang beriman ni di sana jaga-jaga.
Nabi memberikan peringatan orang beriman, ada benda yang kalian perlu berikan perhatian dan berjaga-jaga. Kata Nabi SAW daripada Anas ibni Malik, al-mu'minu baina khamsa syada'id. Mu'min yahsuduhu wa munafiqun yabghuduhu wa kafirun yuqatiluhu wa nafsun tunazi'uhu wa syaitanu yudhilluhu. Ada 5 bala ataupun perkara berat dan bahaya yang menimpa kepada orang Islam ataupun orang beriman. Yang pertama yang tak tahan ni, mukmin yang dengki kepada dia. 2, munafik yang membencinya, orang kafir yang memeranginya, nafsu yang mendorongnya dan syaitan yang menyesatkannya. 2, 3, 4, 5 ni tak apa lagi. Nombor 1, iaitu mukmin yang dengki dengan dia. Tadi adhaful iman, iman yang lemah. Yang ni mukmin yang bermasalah pula. Ini kita nak keluar daripada kelompok supaya kita nak jadi iman ataupun mukmin yang terbaik. Bukan nak jadi mukmin lemah, bukan nak jadi mukmin yang berpenyakit dan bermasalah tadi. Dan menyempurnakan tuntutan takwa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni macam mana? Dan bagaimana? Biasa kalau khatib sebut, dengan kalian menyempurnakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan semua perintah, meninggalkan segala. Semua dan segala. Semua segala yang berat. Boleh ke buat semua benda baik ni tuan-tuan? Boleh tak? Semua benda baik kita buat. Kadang-kadang kita ni cukup lah. Aku bukan Nabi atau ayat-ayat tu kan. Itu kita buat alasan untuk kita excuse kebaikan. Boleh, itu level-level ustaz boleh lah, level-level Nabi boleh lah. Tak payah tuan-tuan tengok saya macam ustaz. Tengok saya macam lebih assistant biasa macam tu je. Risau tak kadang-kadang orang panggil ustaz semua kan. Padahal kawan ngetih sama kan. Tak payahlah. Tapi nak cerita ni ialah, kita panggil perintah tadi Allah SWT suruh buat semua. Berat tu kalian ikut. Secara umumnya berat untuk kita sempurnakan semua perkara. Tapi Nabi SAW, Allah SWT pun ada sebutkan, wama atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tak apalah, mana yang Nabi ajar suruh buat, mana yang dapat, mana yang terdaya. Kita panggil berdasarkan pada mastata'tum, kemampuan dan keupayaan kamu. Kita dapat apa, itu kita buatlah. Cuma saya tengok bila bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala peringat dan tekankan balik soal takwa. Okey? Bulan ni, inilah masanya untuk kita bertakwa. Kalau bulan biasa pun susah nak buat, bulan ni boleh buat ke tak? Saya tertarik dengan apa yang Nabi SAW khutbahkan di penghujung Syaban. Dalam satu hadis yang Nabi SAW sebut, di mana Nabi SAW berkhutbah di penghujung Syaban. Nabi sebut, qad ja'akum ataupun qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarakun. Hadis tu panjang, mesti sebut pendek cukup lah. Okay. Telah datang bulan yang sifatnya menaungi kamu, iaitu bulan yang agung dan bulan yang penuh dengan keberkatan. Bulan Ramadan ni Nabi SAW sebut azallakum, dia menuduhi kamu. Siapa yang share lebih dekat tingkat 2, kita jumpa buku tafsir warna hijau, kulit dia warna kuning, tulisan dia warna emas, tafsir fi zilalil Quran. Syahid Imam Syed Qutb, saya ingat lagi tafsir tu, fi zilalil Quran, di bawah naungan dan teduhan Al-Quran. Di Ramadan ni dia meneduhi kita. Kalau mafhum mukhalafah ataupun kita maksud yang selain daripadanya, nak menggambarkan bulan-bulan yang lain ni adalah bulan yang panas, bulan yang tak ada payung, bulan tak ada kanopi, bulan tak ada atap. Sedangkan kita ni adalah, kita sebagai manusia yang Allah taklifkan dengan bermacam-macam perintah. Kita adalah khalifah, lagi apa? Kita adalah muzakkir. Fazakir innama anta muzakkir. Ataupun masuk lain, innama antum muzakkirun. Beri peringatan, kerana kamu semua adalah orang-orang yang kerjanya memberi peringatan. Kita tukang reminder, kita adalah khalifah, pemimpin, pelaksana tanggungjawab agama, sebagainya. Macam-macam lagi lah perintah nak kena buat. Bulan-bulan, kalau bulan bukan Ramadan lah, dengan suasana yang disebutkan tadi. Tak apa, kalau bulan tu berat,
kami jadikan bulan Ramadan ni yang juga adalah bulan untuk kalian beribadat ni dinaungi, dimudahkan. Bila kita duduk bawah panas ni, bukan senang untuk kita kekal buat kerja tu. Nak habiskan kerja tu mungkin susah. Panas kan? Suruh tidur. Tidur ni tak payah buat kerja pun. Suruh tidur, tapi tidur bawah panas tak akan kekalnya. Tapi bila letak bawah pokok kan, oh seronok. Memang lekat. Jadi begitulah bulan Ramadan. Allah meneduhi untuk berikan kepada kita gambaran bulan ini akan membantu kita. Terus bulan ni kita tengok boleh jadi dekat-dekat macam malaikat jugalah kita ni. Oh, pagi kerja tu puasa lebih besar, tak ada urus pula kan. Alhamdulillah tak ada yang tidur urus tadi tu kan. Buat kerja tak ada urus untuk sambung pergi kerja. Alhamdulillah. Kerja semayang lagi. Semayang kita lebih banyak daripada bulan lain ya. Ada yang semayang 20, ada yang semayang 8 campur 3. Tak kisahlah. Tambung lagi, qiyam lagi. Lepas tu apa lagi? Saya ingat semakin hari semakin develop kita punya ibadat dah. Alhamdulillah. Dulu mana ada orang buat qiyam dekat masjid ni. Memang qiyam kena buat sendiri. Tapi sebagai orang biasalah saya melihat qiyam jama'i ni dia bantu kita. Dia bantu kita. Ada seorang dua cukup lah tentu kan gitu kan. Dua cukup, keempat cukup. Kat masjid tu dengan bacaan Quran panjang lagi, berjemaah lagi, dia lagi sedap. Dulu tak ada masjid kat gini. Sekarang tuan-tuan kalau pergi contoh masjid Pandai Indah Al-Azim, jangan pergi. Kalau 10 malam terakhir, cuba try pergi sekali jemaah qiyam. Tuan-tuan nak cari parking susah lah. Kat situ. Cuma nak tingkatkan lagi pemahaman orang. Kalau qiyam mulai kau boleh pergi ramai-ramai, kalau boleh subuh tu lagi bagus. Kita kalau subuh berjemaah macam semain jemaah, insya-Allah kemenangan Islam tu tak lama lagi lah. Cuma nak jumpa semain Jumaat, semain subuh macam semain Jumaat ni berjemaah susah sikit. Adalah kat tempat-tempat tertentu. Tapi suasana ni membantu. Semayang lebih banyak. Kadang pergi masjid, lepas kita tarawih tu ada tazkirah pula. Kalau tazkirah dia buat ikut Jabatan Agama Selangor ni, dia kata sebelum tarawih ataupun selepas tarawih. Banyak buat selepas tarawih. Tadi risau saya ni. Ini kalau aku tazkirah lepas tarawih ni, mampu orang balik ni, tinggal tiang je ni. Alhamdulillah istiqamah lagi dia. Tak tahu agaknya masjid berangkap dengan nasi Arab ke apa dekat hujung tu. Dia boleh tunggu lagi tu. Tadi habis 10.30. Habis 10.30 dia boleh tunggu 10.30 kuliah. Cuba kalau kita try, biasa kita buat kuliah maghrib, kadang balik kerja tuntang sampai maghrib, mandi, makan sikit, pergi masjid 5 minit kat Isyak. Dapatlah 5 minit kuliah maghrib tu. Sayanglah kita tukar lepas Isyak. Okey tak? Okey, buatlah lepas Isyak, buat. Tinggal pengusi imam dengan Bilal. Habis tu balik. Siapa nak tunggu hari biasa kuliah lepas Isyak? Tak tunggu. Tapi bulan Ramadan dia boleh tunggu. Semayang banyak, baca Quran banyak, majlis ilmu kerap. Ini suasana yang membantu. Maka tak heranlah kalau bulan Ramadan kita banyak ataupun kita diperingatkan oleh Allah dengan perintah yang mengaitkan tentang banyaknya amalan. Tapi bolehkah kita buat sedangkan bulan lain pun kita tak mampu buat? Boleh sebenarnya. Pasal kita tengok bulan Ramadan ni dia bukan bulan rehat, dia bukan bulan tidur, dia bukan bulan kita ni tawakuf ataupun kita stop kita punya aktiviti-aktiviti kita kan. Saya pergi jogging baru ni, saya tengok atletik on lagi tu. Oh, pening saya tengok dah. Try jogging ni. Jogging atletik tu pusingnya, oh, pecut. Oh, dia orang tak puasa. Tapi dia train tu. Saya tengok jom-jom lari tu lah, ilah Allah. Macam tak puasa lah dia. Banyak kerja business running as usual. Macam itulah kita. Betul pasal dalam kita panggil dalam sejarah Islam ni, kalau disebutkan, dinyatakan perang-perang yang kritikal dalam sejarah Islam, perang apa tu? Perang maksudnya disebut Badar Al-Kubra. Badar tu disebut pula Al-Kubra. Kubra tu apa tuan? Agung dan besar. Perang Ahzab tu hebat. Sampai ada surah dalam Quran. Surah Ahzab. Kita tak sebut Ahzab Al-Kubra.
Badar tu kubra. Kerana Badar ni dia adalah pegang yang menentukan hak dan batil. Ilm apa kita panggil sebut dia punya nas tu lupa dah. Sekiranya tentera ni dikalahkan hari ni, lam tu'bad abadan. Macam tu. Kamu wahai Allah tidak akan disembah lagi. Nabi sampai tahap tu lah. Punya kritikal ni, Nabi SAW ada selendang serban ni, angkat tangan, doa sampai tinggi tangan. Nampak putih ketiak ni, kain jatuh. Kain jatuh tu awak tak tahu. Macam kita lagaknya, tahu doa tak macam mana, handphone jatuh melantak lah. Kerana menumpukan sepenuh perhatian dalam doa tersebut. Kalau kita doa satu, Nabi doa baginda sangat, kita panggil menyentuh hati. Ya Allah tolonglah, bantulah ya Allah. Kerana kalau tak menang ni, pasti tidak akan disembah lagi kamu. Padahal semalam, masa Nabi sampai Badar ni, Nabi sampai Badar ni, Nabi tengok Badar kan. Lepas tu Nabi duduk di, kita panggil membelakangi telaga Badar ataupun perigi Badar. Lepas tu musuh belum sampai lagi ni, kita sampai awal dekat venue. Lepas tu sahabat-sahabat tanya, Rasulullah tetapkan lokasi ni, ini keputusan Rasulullah ke ataupun perintah Allah? Kata, ni bukan perintah Allah. Okay, kalau bukan perintah Allah, boleh tak kita duduk depan telaga supaya kita menguasai telaga? Musuh ni datang daripada jauh. Berapa banyak air dia boleh bawa tuan-tuan? 1000 orang. Tentera kafir datang 1000 orang. Kalau 1000 orang punya tentera, kalau nak bawa air banyak mana tuan-tuan? Katakanlah perjalanan tu sebulan, berapa banyak air kita bawa? Kalau kita berjalan sebulan, kata kita keluar masuk hutan lah, duduk sebulan, tempat tu tak ada air, agak-agak berapa banyak air tuan-tuan pikul? Berapa galen pikul? Tak terpikul tuan-tuan, tak terpikul. Itu pasal bila dia datang tuan-tuan, dia cari telaga dulu, air tak ada. Air tak ada pasal apa? Orang Islam dah conquer dah kan. So air ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tentera Talut kan, tentera Talut nak lawan Jalut kan, dalam Quran dia sebutkan nanti kita jalan ni jauh ni, masa tu lapar lah, dahaga lah, biasa-biasa balik dahaga lah kan. Sekali nanti jumpa sungai masa sungai tu jangan minum air sungai tu, macam air ais lemon tea tengah-tengah apa gaya yang paling sedap lah, cendol lah kata, cendol macam cendol durian air sungai tu masa tu macam ni tu. Jangan minum kecuali sikit. Macam kita lah puasa kan, bazar lah, cendol, air mangga lah, air katira lah, apa semua ni kan. Faham tak? Banyak mana nak minum? Minum. Kadang minum banyak tu pun cukup. Oh, rasa dah senang. Lepas tu berat dah. Berat lah nak pergi masjid dah. Sebab kalau saya biasa saya tak makan sangat maghrib. Kalau makan masalah ni, tak keluar suara jadi imam ni kan. Gitu mata kan. Jadi kalau jumpa sungai jangan minum. Kalau minum habis. Memang minum. Bila minum sekali diminum tuan-tuan tak berhenti. Habis. Berlaku penyaringan dan penapisan tentera-tentera orang Islam masa tu. Daripada elok katakan 1000, tinggal 300, tinggal 200. Lepas tu pasal dalam perjuangan ni dia ada ujian untuk menapis siapa yang akan terus kekal dan istiqamah. Jadi tentera datang, kita panggil. Bila datang, air dah tak ada dah. Tapi sebelum tu, Nabi bila sampai site ni, tadi dah settle hal pergi, tapi Nabi tunjuk. Kat sini Abu Jahal mati. Kat sini Uqbah bin Abi Mu'id mati. Kat sini Umayyah bin Khalaf mampus. Nabi dah tunjuk dah satu. Dalam fiqh Halaki dan kitab sirah disebutkan Nabi sehari ataupun sebelum perang berlaku, Nabi dah tunjuk dah. Kat sini tempat-tempat musuh akan mati. Sebenarnya Nabi SAW dah kita panggil, dah ditunjukkan oleh Allah SWT akan tanda-tanda kemenangan. Tapi Nabi berdoa tu sebagai adab baginda kepada Allah SWT. Nak minta juga, walaupun tahu dah InsyaAllah dapat bonus kan. Tapi kita minta juga. Ada tahu dah raya dapat. Tapi kita minta kita minta lebih lah kan, gitu kan. Contoh begitulah. Dan Nabi tahu bulan Ramadan tu Nabi perang. Dalam keadaan Nabi 300. Perang Badar ni 10 minit ke? 10 minit lagi baru mukadimah. Tak ada. Lepas tu tak bagi dia semua dah apa ni.
perang Badar ni bukan perang. Dia nak, kita panggil pintas rombongan perdagangan Abu Sufyan tu. Panjanglah cerita tu kan. Jadi pergi tu pintas rombongan perdagangan, ataupun kita panggil nak intercept orang di tengah jalan. Dengan perang tak sama. Mana kalau daripada awal, kalau perang kita dah pikul machine gun, meriam semualah nak bawa kesan. Tapi kita tak buat gitu. Nabi tak buat gitu. Bila di luar di medan tunggu Abu Sufyan ikut jalan lain. Daripada Perlis nak ke KL, kita tunggu ke Ipoh. Rupanya dia keluar ikut Kuala Kangsar, ikut jalan pesisir pantai Terengganu sampai ke Bentong. Selamat dia balik kan. Tapi bila dia balik, dia hantar tentera pula nak balas kepada orang Islam. Api dengan pedang tak apa ada sahabat bawa batu, ada bawa pelepah sebagai senjata. Apa yang ada je lah. Ingat pepatah pejuang-pejuang orang India lah, orang India lah. Tapi kalau dapat sebut dalam bahasa India tu dia sedap pandai kan. Dia kata, demi perjuangan rumput pun boleh jadi pedang. Itu dia punya prinsip dia lah kan. Apa yang ada bawa lah, pergi. Dan akhirnya menang. Mereka cerita menang lah, walaupun dengan keadaan yang sangat tertekan. Menang 300 lawan 1000. Itu tak cukup kita tuan. Perang Ain Jalut yang berlaku 25 Ramadan. Mereka cerita tentera Tatar ni habis negara Islam dia langgar. Khalifah Abbasiyah jatuh di bawah serangan Tatar. Juta orang mati tuan-tuan. Dalam beberapa hari juta orang mati tuan-tuan. Bau mayat ni baru sampai 2 tahun. Tuan-tuan bayang, dulu mesin gun tak ada, tapi macam mana dia boleh bunuh jutaan orang tu dalam masa yang singkat? Menunjukkan betapa brutalnya Tatar yang berjaya menjatuhkan kerajaan Abbasiyah, kerajaan-kerajaan yang berada sampai ke peringkat Palestin. Ringkas cerita secara formula tuan-tuan, siapa yang menguasai Palestin, maka dia juga akan menguasai dunia. Masa tu kerajaan berdaulat Islam satu saja yang tinggal, iaitu kerajaan Mesir. Dan kerajaan Mesir ni Tatar hantar utusan. Nak menyerah ke tak? Kalau menyerah, selesai masalah. Tapi kalau tak menyerah, habis. Orang Islam masa tu tengah bergaduh pula. Tengah bergaduh. Kerajaan Islam Mesir ni tengah bergaduh. Panjanglah cerita dia, tapi dapat raja baru. Kemudian kita lawan juga. Lawan dalam bulan Ramadan. Ringkas cerita, lawan dalam bulan Ramadan, 25 Ramadan. Faham ingat cerita ni tak sampai 100 tahun selepas Salahuddin Ayyub menguasai Palestin. Dan menguasai Palestin, lepas tu rujuk balik kerajaan Islam. Itu jaga-jaga orang Islam. Walaupun dia dah menang besar hari tu di bawah kekuasaan Sultan Salahuddin Ayyub, lepas tu dia kalah pula lagi. Betul? Kita berjaya bangkit balik lah. Jangan ceritanya lah, bulan Ramadan ni bukan bulan excuse ataupun bulan kita relax dulu lah, off dulu, tawakul. Dia adalah bulan beramal dan bulan bekerja dan bulan berjuang. Oleh kerana itulah Allah SWT menekankan supaya bulan ni dapat kita capai tahap takwa tadi. Tak mustahil walaupun takwa tu nampak berat. Menyempurnakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, berat. Tapi ianya dibantu dan ditolong oleh Allah SWT dengan suasana yang membantu kita. Meringankan anggota tubuh badan kita, suasana yang membantu, bi'ah yang juga menolong kita. Dan juga peringatan yang terakhir juga ini, iaitu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah setiap daripada diri melihat akan diri masing-masing, akan ma qaddamat lighadin. Apakah bekalan yang akan dibawa dan disediakan untuk dibawa pada hari esok, iaitu hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat ni adalah hari yang paling banyak diperingatkan oleh Al-Quran. Saya tengok Nabi SAW pasal kiamat ni, cerita dia banyak betul. Cerita kita panggil debat, bergaduh, berbalah dalam Quran ni pasal kiamat. Nabi mula-mula sekali, lepas jadi Rasul, dia memerlukan 3 tahun. Baru Allah SWT beri izin Nabi cerita Islam ni secara terbuka. Mana 3 tahun pertama tu underground lagi. Tak nak bagi kejutan kepada masyarakat Arab yang masa tu sangat fanatik lah dengan kepercayaan dia. Tapi dalam tempoh 3 tahun tu dah perasan dah ada dah orang masuk Islam. Cuma Nabi suruh-suruh. Saat Nabi Waqqas Islam. Tapi kita panggil, ataupun dia masuk Islam awal-awal. Tapi masa dia masuk Islam, mak dia dah protes. Saat ni kan dia pemuda,
yang dia ni didanai oleh ibu dia. Dalam surah Luqman pun ada cerita pasal dia ni. Bila mak dia tahu Sa'ad dengan Suhail, Sa'ad ni kawan pada Sayyidina Abu Bakar, selalu ngetih ni ngetih ni lama lah tak jumpa Abu Bakar, mana kau busy je? Ada ikut Nabi Muhammad dan ngaji sikit. Ngaji apa pula ni kan? Waktu cerita-cerita, lari. Lepas tu dia masuk Islam. Biasa dia dapat duit bulan-bulan daripada mak dia. Bahasa macam tu lah zaman sekarang. Sekali mak dia tahu dia masuk Islam, bila mak dia tahu masuk Islam, mak dia, ugut dia, berhenti belanja. Mak tak bagi lagi, beri dekat kau dah. Beri dekat kau. Kata apalah nak mudah kan. Tak apalah mak tak bagi, tak apa. Macam mana kan? Dia masih kekal. Maknanya guna pendekatan keras untuk ugut. Tapi masih lagi Islam. Lepas tu mak dia pun tak boleh jadi. Mak dia tukar plan pula. Mak dia buat apa? Mak dia mogok lapar. Mogok lapar tak makan. Mogok lapar tak makan. Tapi saat pergi ziarah mak dia, dia cakap dia elok dengan mak, kalau mak mogok lapar, mak tak makan, besok jatuh sakit, lusa meninggal, lepas tu tulat hidup balik. Lepas tu mak mogok lagi, besok jatuh sakit, lusa meninggal, tulat hidup lagi. Pusing macam tu. Saya tak akan kafir mak, saya tak akan tinggalkan Islam. Mak buatlah macam tu sekalipun. Itu cara saya Sa'ad bin Abi Waqqas buat macam tu. Tapi masa tu Islam kita panggil tak sebarkan oleh Nabi secara terbuka. Tapi bila Allah perintah Nabi SAW, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, pedulikan, kita panggil respon orang kafir ni, buat apa kau perintah. Kalau aku suruh sampaikan Islam, sampai. Kalau dia marah, lantak kat dia. Maka Nabi SAW pun kita panggil berdakwah lah, buat pertama kali secara terbuka. Masa Nabi peringat orang secara terbuka ni, katanya sangat terkenal kan. Tarik orang ramai dekat tengah-tengah kelompok pasar masa tu, di antara ataupun di Bukit Batahah, di antara Safa Marwah. Siapa pernah pergi Umrah, siapa lepas dia tawaf, lepas tu dia pergi Sa'i. Sa'i itu antara Safa Marwah tu. Kita pun ingat balik tempat tinggi dekat Safa Marwah tu, tengok Kaabah kat situ kan. Kat situlah Rasulullah berkhutbah ataupun berucap, berpidato. Ma ra'yukum law akhbartukum anna al-khayla bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin? Nabi tanya, makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak sekalian, saya nak tanya apa pendapat semua. Kalau sekarang ni saya beritahu ada sekumpulan tentera berkuda laju pecut nak serang kita kat sini, saya tak? Saya cakap ni, orang bahasa tu percaya. Orang Mekah ni yang beri gelaran Al-Amin kepada Nabi SAW. Orang lain tak dapat gelaran tu. Membuktikan Nabi ni pemuda yang jujur, orang yang berintegriti tinggi, tak menipu pun. Tapi bila Nabi sebut, semua orang percaya. Sekarang bila tu, inni nadhirul lakum. Kalau macam tu, saya nak beritahu, sesungguhnya aku ialah pemberi peringatan buat kalian, iaitu Rasulullah. Baina yadaya azabin syadid. Sedang menunggu kita sekarang ni azab pedih di neraka Allah SWT, hari kiamat. Sebut benda tu, Abu Lahab maki anak buah kesayangan dia, iaitu Nabi SAW. Dia sebut pasal kiamat. Kiamat ni dia sebut kiamat. Pasal kiamat ni Nabi dah persiapkan awal dulu dah tentang persiapan yang akan kita buat, persiapan awal dan bekalan yang kita nak bawa. Allah SWT tekan kat sini. Kerana untuk menghadapi hari kiamat ni, pertama sekali bekalan. Inilah bulan yang kita nak pergiatkan bekalan tu. Ini nak pergiatkan bekalan amalan yang perbanyak. Bulan ni lah bulan yang jarang kita beramal, kita dapat beramal. Bulan ni lah yang kita jarang dapat banyak pahala, kita dapat pahala banyak. Tak campur lagi dengan gandaan pahala dan sebagainya. Kerana memiliki amalan dan pahala yang banyak ni tidak sia-sia langsung di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka barang siapa yang berada di neraca mizan Allah Subhanahu Wa Taala, berat timbangan amalan baiknya, kehidupannya di hari akhirat nanti adalah kehidupan yang diredai oleh Allah dan dinaungi keselamatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faedahnya. Penutup surah Kahfi kan, faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan salihah. Siapa yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Cara ringkasnya saya merumuskan tazkirah pada pagi ini berdasarkan daripada panduan ayat surah Al-Hasyr ayat 18, memperingatkan semula apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan, supaya kita walaupun orang yang sudah beriman, di sana ada tanggungjawab yang mesti kita tambah dan kita laksana serta sempurnakan. Kerana tidak memandai semata-mata sekadar beriman, tapi mesti dibuktikan khususnya dengan amalan. Maka inilah bulan yang terbaik untuk kita beramal dan mencapai tahap takwa yang diperingatkan oleh Allah sebagai bulan yang memberi peluang untuk kita duduk dan juga mencapai tahap takwa tadi dan menyediakan bekalan yang sebaiknya untuk dibawa pada hari akhirat kelak. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja, masa sudah cukup untuk saya menangguhkan tazkirah ringkas pada pagi ini. Saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan, keterlanjuran kata yang mungkin tak disengajakan. Dan saya rasa cukup sekadar itu. Pokok adalah soalan yang mampu saya jawab. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Sofi. Tak sedar dah 1 jam setengah. Tadi mula-mula Ustaz Sofi cakap biasa Pak Ramadan 20 ke 22 minit. Hari ni 1 jam setengah. InsyaAllah boleh pergi sampai 2 jam lagi Ustaz. Okey? Okey. Okey, saya buka untuk sesi soal jawab. Okey, ada soalan tak untuk Zoom? Boleh nak tanya secara direct pun boleh, ataupun boleh type dekat chat. Apa tanya soalan muka-muka saya pancit saya. Untuk di auditorium, okey, boleh angkat tangan dekat papan mic. Kalau tak ada soalan, Ustaz Sofi akan bagi soalan lah. Nak tengok fokus ke tak fokus tadi kan, masa dengar agak ada lagu tidur kan. Okey, ada soalan? Tuan Segana berpanggil Ustaz. Dah panggil Ustaz dulu. Okey, Pansu. Katanya suara boleh dengar tak? Dengar tahu. Nak dengar audiens kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taufi dengan perkongsi yang begitu menarik dan bermanfaat untuk semua, insyaAllah. Okey, saya nak tanya, macam mana kita nak jadikan diri kita istiqomah dalam membuat kebaikan? Sebab istiqomah tu macam we have to fight, macam it's not easy kan. Kita kadang-kadang iman kita ni kan tidak menurun, tidak menaik kan. So macam mana nak, kalau buat baik tu maintain je buat baik kan. Kadang-kadang lebih baik besok tiba-tiba. Okey, itu sajalah soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Istiqamah ni benda yang senang sebut tetapi dia berat. Ada yang sebut istiqamah fawqal karamah. Ada orang setengah dia kerja nak jadi orang yang karamah, tapi padahal istiqamah tu lebih tinggi lagi. Setiap hari kita doa pada Allah SWT, ihdina siratal mustaqim. Itu antaranya. Allah SWT tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus supaya kami ini dapat istiqamah jalan yang betul, jalan yang baik. Dan yang menariknya ialah doa ni difardukan oleh Allah. Ada doa ni umumnya sunat doa ni. Tapi ada doa yang diwajibkan oleh Allah. Kenapa? Kerana Al-Fatihah ni dia jadi rukun dalam solat. Maka dia wajib dibaca. Dan doa ni pun dibaca oleh Rasulullah SAW. Baginda maksum lah. Tak kerja apa lagi lah. Tapi baginda pun baca. Untuk tunjuk pada kita. Walaupun kita mungkin dah jadi mufti ke, dah jadi imam ke, dah jadi ustaz ke contohnya, kita tak tahu lepas kita keluar tika sembahyang tu kita jadi apa, kita tak tahu. Pasal kita 17 kali paling kurang setiap hari untuk kita berdoa. Wallahualam, saya tak tahu apa dia punya kita panggil tips je lah. Tapi saya berkongsikan sikit pengalaman aku. Pengalaman sikit lah. Wallahualam. Contohlah bila kita saya terlibat dengan kita panggil ada kerja-kerja
kita panggil organisasi, kumpulan dan sebagainya. Antara cabaran bila kita duduk dalam kumpulan dan organisasi ini ialah kita nak sustain dan kita nak kekal lama kat situ. Itu antara cabarannya. Saya minta maaf dah tuan-tuan. Kalau tahun depan 2023, itu cukup 20 tahun sebagai jawatan kuasa tertinggi dalam Korea. 20 tahun straight menerik tu. nak capai 20 tahun tu, air mata pun keluar masa tu. Tu boleh tanya Cik Syahrir lah, Cik Syahrir dia kat sini. nak kekal lama tu susah, tapi apa rahsia dia? Allah Ma'alam. Tapi saya perasan satu perkara. Contohlah kalau kita nak buat ibadat, kalau kita nak sustain dalam satu-satu amalan ke ibadat ni, dan saya suka dia ni dilaksanakan secara kolektif. Contohlah kalau kita nak buat baik kan, kalau kita nak buat baik ni, kita buat dia berjemaah dan kita berada dan berintimak dengan jemaah. Contohlah kalau kita nak jadi, aku nak jadi orang baik, orang masjid lah senang cerita. Jangan kita pisahkan diri kita dengan kumpulan masjid. Yang risau ni bila kita duduk seorang. Dan kita duduk seorang ni macam-macam ni iblis, syaitan akan usaha buat kita ni. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Yang saya sebut tadi fi'il madhi ni benda yang dah pasti. Tapi kalau Allah SWT sebut fi'il mudhari' dalam Quran, perbuatan tu adalah perbuatan yang fresh dan continuous, tak akan ada berhenti. Kalau iblis, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, iblis itu akan kita panggil senantiasa menghamburkan ataupun menghasut dan membisikkan sesuatu yang waspada ataupun ragu-ragu dalam diri kita, sampai bila-bila dia akan attack. Hari ni mungkin kita rasa kita cemerlang bagus, nanti masa kita balik berlaku sesuatu yang kita panggil ada masalah dalam diri kita, ke stres ke apa benda, masa tu kita mungkin akan diserang. Pengalaman saya ni, saya suka duduk, kalau duduk dalam jemaah saya suka pergi usrah macam tu, supaya kita panggil, kita ikat diri kita ni dengan kumpulan orang. Bila orang tengok kita, biasanya orang akan tegur kita kalau kita salah. Tu saya dah duduk macam-macam organisasi ni, tapi kat surau masjid saya tak tinggal lagi. Misalkan nak kata saya ni bagus tu, orang masjid surau tak, tapi saya tak pisahkan diri saya kat surau. Saya dah tak duduk jawatan kuasa surau dah kat kampung saya. Saya jadi AJK ni daripada umur 19, tahun 99 sampai 2019. Umur saya 39, 20 tahun jadi AJK dan SU. Lepas tu saya tak jadi AJK lah. Tapi kita surau duduk lagi, masjid duduk lagi, AJK masih AJK lagi. Dia cakap AJK saya tak larat, saya tak boleh dah, banyak kerja dah, tak boleh lagi. Nazir kata paling-paling pun duduk dekat pemirsa kira-kira, tak apa. Kat situ. Tapi tak pisah. Pasal apa? Bila kita duduk sama-sama dengan kawan, bila kita lost, masa kita akan lost. Masa kita lost ni, kawan ada kat sebelah, kawan kita ada. Bila kita tengok, biasa kalau kita duduk semayang, kita duduk bersama kawan-kawan, kita usah sama-sama dengan kawan, biasanya kita akan tengok orang. Semalam saya ada buka puasa dengan kumpulan. Yang menariknya lah, saya tengok orang, semua orang lama. Malam ada Tok Muklis ada. Tok Muklis dah jadi orang masjid. Tok Muklis tu Sungai Lui. Lama dia ni, Allah kan. Kau tengok uzur. Dia, masa saya mula-mula terlibat aktif ni, ni lah yang tolong saya ni, abang-abang ni. Abang-abang ni sekarang jadi atuk-atuk. Masa saya pun dah jadi ayah-ayah sekarang kan. Dulu budak saya ayah. Saya tengok, saya sekarang dah macam mongkok tu. Saya rasa macam, dah letih lah. Macam dah letih juga lah. Tapi segar saya tengok, orang ni sampai tua lah. Seorang, saya pergi hari puasa pertama, saya ziarah Tok Deris. Tok Deris ni sampai dia stroke, umur dia dah 70 umur. Stroke, masih lagi gadap. Isnin adalah hari usrah kita orang. Isnin malam usrah, dia datang hari usrah online, walaupun dia dah stroke dah, bedridden dah, tapi dia boleh bergerak dengan dia masih lagi attend lagi. Benda-benda ni lah yang membantu kita. Jadi itu sekadar cadangan saya. Mungkin ada amalan-amalan yang lain. Pasal antara ini mungkin berdoa kepada Allah. Allah perintah kepada kita suruh beristiqamah. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Aku boleh penuhi doa kamu tu wahai Musa, tapi korang kenapa dia?
fastaqima, kena beristiqamah, kena kekal di atas jalan baik ni. Nak kekal baik ni tak tahan. Macam kita ni kan, bulan puasa ni, insya-Allah sembahyang berjemaah tak tinggal. Tapi Syawal nanti tengok, boleh tinggal ke tak? Boleh kekal ke tak? Akan kat situ. Allah kata fastaqima, kekal di atas jalan baik ni, dan jangan ikut jalan orang tak tahu. Tabi'an sabilal ladzina la ya'lam. Mudah-mudahan boleh membantu oleh jawapan tadi. Allah. Okey, terima kasih Ustaz Sofi. Ada soalan lain? Nampak macam tak ada soalan tu. Okey, soalan daripada saya Ustaz. Kalau tak ada soalan lagi. Okey Ustaz, saya ada terbaca satu hadis ni, tak silap hadis riwayat Muslim, yang dikatakan mafhum dia, setiap kebaikan anak Adam ini digandakan hingga 700 kali ganda. Illa sawm fa innahu li wa ana ajzibi. Kecuali puasa, maka dia nak untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Ustaz, maksudnya macam mana tu? Maksudnya berapa, Allah akan balas berapa kali ganda, yang 2 kali ganda ke, 30 ke, macam mana tu Ustaz? Boleh terangkan tak? Terima kasih Ustaz. Ada soalan tu kena fikir dulu, kena google dulu kan. Ini tak boleh fikir, tak boleh google, kerana dia beri peluang secara serta-merta dan spontan. Saya cubalah. Ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan supaya mendatangkan kita panggil eager. Jadi contoh kalau seorang ayah dia nak takutkan anak dia. Contohnya, ayah nak tengok orang ni cuti sekolah, jangan siapa-siapa yang pergi berani terjun sungai. Ni pasal ni ayah saya ni. Saya ambil balik ayat ni. Okey. Betul, ayah pun pergi kerja. Ayah pun pergi kerja kan. Ayah pergi kerja. Yahoo, fine clear kan. Surau sungai tak jauh rumah saya tu. Rumah sungai rumah saya ni best dia ialah dia macam tingkat 3 terjun ke tu. Rumah saya tu. Rumah lama saya lah. Macam tingkat 3 tu terjun. Seronok tu kan. Siapa time sekolah ponteng duduk situ. Lepas tu pakcik yang duduk kat tebing tu, kerana rumah dia tebing. Jadi dia takutlah budak-budak ni terjun kan, rosak tebing rumah tu. Dia ambil botol kicap, dia pecahkan kat situ. Pecah. Botol kicap ke apa, jihad mesti teruskan. Terjun tu tuan, balik popah kaki dah, seret kaki. Masa tu siap. Apa hal kaki kau ni? Ayah kan. Tu biasa ayah dia tengok. Betul. Balik mandi sungai. Balik. Kita tahu kalau mandi sungai tu tuan-tuan. Saya kat rumah saya suka buat program surau cuti sekolah. Saya tengok budak-budak ni, asal cuti sekolah ni hitam budak-budak. Pasal apa hitam tuan? Sungai ke lah. Saya ambil cuti 3 hari ni. Kurang lah pahala saya cakap gini. Tapi saya tak apalah buat program cuti sekolah untuk budak-budak surau kan. Supaya jangan kau berkubang kat sungai tu. Kubang kat sungai, masuk hutan sebagainya kan. Bapak dia boleh tengok ni, muka mulut putih, kulit jadi kelabu lah sungai. Sungai tadi kan. Kan dah cakap dah kan jangan pergi kan. Okey, ni last morning. Besok korang pergi lagi sungai, kau tunggu akibat dia. Tapi tak sebut akibat tu apa. Kan? Biasanya besok mandi sungai, ayah sebat. Sebat boleh tahan lagi. Kan? Masa sekolah tuan-tuan nak adab sebat ni, hukum sebat ni, budak-budak tak buku kat sini. Tak buku kat sini kan? Sebab cikgu senyum. Macam-macam cikgu ambil tangan bau rokok. Budak-budak sapu dengan benda bukan-bukan. Cikgu bawah. Macam-macam kan. Tak apa, hukuman ni kita boleh hadap. Alah adik, saya ada adik seorang. Adik saya berdua dengan adik tu lah. Sekongkong kan. Tak apa, setakat sebat ni boleh hadap. Tapi bila ayah cakap, kau tunggu akibatnya nanti. Sekali kantoi. Aku dah cakap semalam jangan pergi kan. Kau pergi lagi hari ni. Sekarang kau terima akibat. Lepas tu mak cakap, pasal kawan dah report dengan ayah. Video call kan, kat pejabat. Kau ayah lah tahu dah. Panas bagi tu ayah. Kau tunggu balik nanti. Masa tu gigil kan. Gigil pasal apa? Akibat. Tapi akibat tu tak tahu. Tak tahu lagi. Terus Allah kata dalam surah At-Takasur ada kan. Kalla sawfa ta'lamun
summa kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun ni dia fi'il, kita panggil fi'il muta'addi. Itu kalau bahasa orang putih dia panggil apa? Kalau buat benda, ada benda tu. Kemudian Allah kata lah, kan dia ada satu kata dia apa nama dalam grammar lah. Ini kalau fi'il muta'addi dengan fi'il lazim. Kalau perbuatan, bila buat ada objek, ada benda kena. Mana kalau kita tahu apa benda yang nak tahu tu. Kalau baca, ada benda kita kena baca tu, tapi tak disebutkan. Kerana Allah tak bagi limitation. Tak bagi limitation kat situ. Dia boleh jadi benda yang macam-macam. Dia terbuka untuk ditafsirkan. Kau tunggulah akibat dia. Kau tunggulah dia punya bahana dia. Kau tunggulah dia punya penyiksaan dia. Kat situ dia datang tekanan gitu. Jadi kalau ugutan tadi mendatangkan tekanan, mendatangkan kita panggil kesengsaraan, emosi dan perasaan, itu kalau ugutan. Bagaimana pula kalau perkara-perkara yang baik, kan, ganjaran kan. Kita nak sifatkan ganjaran. Terus kadang sampai tahap apa kita panggil, kan Nabi SAW ada sebutkan contoh, siapa-siapa yang solat isyak ataupun solatul atmah dan solatul fajri jamaatan, siapa yang solat subuh, solat isyak dengan solat subuh berjemaah di saf yang pertama, kan, di safil awal, la atau walau bihabwan. Kalau dia tahulah apa yang ada dekat saf pertama tu, apa kita panggil di solat isyak dan solat di subuh tu, pasti dia akan datang dalam keadaan dia merangkak sekalipun. Saya bila bahas macam mana pun nak bagi analogi dekat hadis ni, dan inilah tuan-tuan, agaknya ini the best yang saya boleh buat lah. Duduk kat rumah, hari tu gaut, tuan pernah kena gaut? Saya tak akan kena, tapi saya pernah kena sakit apa, sakit dekat tumit. Seret kaki tuan-tuan, seret pegang. Saya pernah gurau orang gaut. Saya punya siap masjid, saya memang gurau kasar dengan dia kan. Abang Kamil lebih gurau kasar. Lepas tu, masa sedap tak ingat dunia, saya cakap kan, gitu kan. Dia tengah papar dinding ni, ambil wuduk. Lepas tu dia tengok muka saya, mama nak makan tu, saya cabut lagi lah kita panggil. Mana kita panggil dia, kalau apa ni, dia punya sakit. Saya sebut, lepas tu dia lupa, dah jawab panjang sangat. Apa tadi? Ni, walaupun kita kaki tengah gaut kat rumah duduk. Kaki tengah gaut duduk rumah ni, duduk rumah kat luar rumah. Tengah-tengah duduk kaki gaut sakit ni tuan-tuan, tiba-tiba lori duit terbalik. Contoh je lah, contoh kan. Lori duit terbalik. Tu lori duit. Lori apa? Tak kisah lori duit lah contoh. Lori yang tu, apa tu? Yang security force tu. Security force tu. Terbalik lori tu. Lepas tu, ada duit, kata, siapa-siapa yang nak ambil duit tu, ambil je lah. Katakan gitu, katakanlah kan. Ada duit kat situ, siapa-siapa nak ambil lah. Ni orang ramai tuan-tuan. Masa tu, nak ambil tak? Orang tak ramai lagi ni. Tuan-tuan nak ambil tak? Ambil. Tapi lagi sakit ni. Lagi sakit ni kan? Lepas tu, pergi tak? Pergi. Sakit tak sakit? Kan? Merangkak pun pergi tuan. Pasal apa? Pasal kita nampak dia punya pahala dia. Ni Nabi dah bagi keluar dah ni. Kalau korang tahulah apa yang ada dekat surah pertama tu, la atau walau bihabwan, pasti korang akan datang walaupun terpaksa mengangkat. Mana taknya kan sekarang susun sejadah, kan? Kan susun sejadah. Setiap sejadah tu ada 100. Saya tak tahulah apa-apa punya berebut lah. Pasal dalam hadis pun ada sebut, kalau orang tahu fadilat laung azan, nescaya masjid akan buat jawatan kuasa Suruhanjaya pilihan raya untuk menentukan siapa yang muazzin. Pasal terpaksa undi, kerana dia tahu dia punya fadilat dia. Jadi saya rasa begitulah sampai tahap Allah SWT sebutkan di sananya ada pahala yang sangat besar yang memberikan kita panggil motivasi dan dorongan untuk kita menggandakan ataupun gagahkan juga dia, kita panggil amalan-amalan yang kait dengan akhirat ni, ialah dia menyentuh tentang benda gaib. Walaupun benda gaib agak-agak kita tak nampak langsung, ke nampak sebenarnya. Dia berdasarkan kepada ilmu. Pasal orang dia sanggup sembahyang. Ada orang tengok kau sembahyang tengah tunggik masuk syurga ke kau kan? Macam besok nak mati pula, atau masa besok nak ni, saya nak kiamat kan? Kerana dia telah berilmu lah.
yang dia buat tu. Dia buat, kita tak nampak neraka tu macam mana, tapi ilmu tu membantu kita untuk melihat macam mana neraka. Kita baca beberapa surah, Nabi kata kan, kita panggil siapa-siapa baca surah ni, dia boleh dapat gambaran hari kiamat ataupun hari akhirat, hari kehancuran dunia. Baca surah Infitar, baca surah Insyiqaq, ada 4 surah, Zalzalah macam tu. Tapi 3-4 surah ni bila baca, tuan-tuan boleh nampak gambaran hari kehancuran. Bila gambar hari kehancuran tu kan, kita rasa, oh, macam mana aku ni, bekalan cukup lagi ni, macam mana nak hadapi suasana tu. Maka dia memberikan, kita panggil motivasi, macam cerita-cerita yang telah saya sebutkan tadi lah kot. Mudah-mudahan hadis tu kita panggil dia membakar semangat kita. Kalau ikut mood puasa ni kan, bila masuk duduk di atas dekat meja tu, antara cabaran lah, saya lama dah kerja kat sini, dia punya mengantuk tu memang meriah bulan Ramadan. Kalau tidur macam mana tu, bulan puasa, bulan lain puasa sunat, okey, tak mengantuk. Tapi pelik bulan puasa ni tidur tu jadi kan. Tu yang cabaran betul lah. Tapi kita lawan jugalah, yang kita buat kerja kita macam biasa, kita laksanakan ibadat-ibadat kita macam biasa kan, kerana kita tak nak rugi melepas daripada apa yang telah Allah SWT tawarkan dalam bulan. Jadi mudah-mudahan adalah kita panggil maklumat yang boleh membantu bagi menjawab soalan-soalan. Wallahualam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi saya kira kita dah tak ada soalan. Okey, untuk seterusnya saya ingin menjemput Wan Subani untuk menyampaikan sedikit hadiah cendera hati daripada pihak Perpustakaan Darul Hikmah. Yang segala banyak. Baca je kita tanggung atas di kafar dulu. Ada. Coba. Jadi cari sini pakai.